Tuan dirahmati Allah, saya nak sebut tuan-tuan, perbahasan para ulama, hukum Allah ni tuan-tuan sekalian, hukum Allah ni kalau diterima hukum Allah dengan keinsafan dalam bentuk ketaatan, tuan-tuan, dia ada hukuman yang Allah Ta'ala sediakan penyeksaannya di akhirat. Dia akan selamat bila dia bertaubat. Ada hukuman tuan-tuan sekalian yang dia tidak cukup dengan taubat. Kalau dia bertaubat saja tuan-tuan sekalian, dia tak terima hukuman Allah di dunia, maka dia tak lepas penyiksaan di akhirat. Dia kena terima hukuman. Lebih baik dia terima. Dia terima tuan-tuan sekalian, lalu dia bertaubat, maka kesalahan dia mencuri itu takkan Allah balas dekat akhirat. Kita nampak? Ni saya nak cerita hebatnya undang-undang Islam. Tapi kalau kita ikut undang-undang Tauhid, yang mencuri kena denda 3,000. Baru ni dalam saka baru saya sebut kan, yang saya sebut curi sardin tu, 4 tin ke? 4 tin, 6 tin. Dalam tak keluar curi sardin 6 tin. Dijatuhkan hukuman 2 penjara. Kalau dia curi itu tuan-tuan sekalian tak ada sebab, dia dikira bersalah, akhirat dia kena. Tapi kalau dia curi itu memang sebab keperluan dan sebagainya, dunia tu salah dah. Undang-undang 2 tahun penjara tu salah. Undang-undang 2 tahun penjara tu dipanggil undang-undang kejam. Tapi orang kita salah faham. Yang tu dia tak kata kejam lah. Dia tak kata kejam pun, baguslah. 6 tin kata bagus. Dengan 2 tahun, dia tak kata pula tu kejam tu. Dia tak kata. Sedangkan yang itulah kejam. Sebab tindakan yang diberi tidak bertepatan dengan kesalahan. Tapi curi 2 juta tak apa pula. 2 juta tak apa. Terus sebarkan Malaysia ni nak curi jangan sikit, banyak selamat. Agak je lah. Sebab kita dah tengok. Tuan-tuan tak pernah tengok ke? Ni berita tuan-tuan, bukan aku reka-reka. Ke korang tak baca surat khabar? Baca Quran sampai tak baca surat khabar langsung? Bagus juga. Tuan tengok ni yang berlaku ni. Yang tu dipanggil kejam. 2 juta setahun. Salah. Undang-undang salah. Zalim. Kamu tidak meletakkan ketetapan hukum Allah. Pasal apa jadi macam tu tuan-tuan? Tak mengaji. Takkanlah hakim tu tak mengaji. Aku ingat hakim cerdik sangat. Kalau tak mengaji ilmu Allah, tak sah hakim pun tak cerdik pun. Ilmu Allah ni kena belajar. Tak kira lah nama apa kamu sekalipun. Ni undang-undang manusia tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, kesalahan dalam hukum Allah yang boleh menetapkan kesalahan dan menyelamatkan dia daripada hukuman hanya hukum Allah. Kesalahan dengan manusia yang membabitkan dengan manusia, yang boleh menyelamatkan hanya manusia. Hanya manusia. Dia yang boleh menyelamatkan. Bahkan hukum Allah juga tertakluk kepada manusia. Apa dia? Contoh, bunuh. Hukum bunuh Allah ada letakkan hukuman. Tetapi hukuman Allah itu tertakluk kepada waris. Kalau waris mengampunkan si pembunuh melakukan kesalahan, maka pada ketika itu mahkamah kena meletakkan hukuman yang dipanggil diat ataupun dipanggil denda yang dikena bayar. Lepas tu hukuman Allah yang lain yang dikatakan bunuh di bala bunuh itu, maka diringan dan tidak dikenakan hukuman bunuh. Hukum Allah. Tapi hukum itu ada kaitan dengan manusia, maka Allah tunggu apa manusia nak. Tapi bila hukum Allah berkaitan dengan Allah, manusia janganlah campur. Dia pula tolong campur. Nak pandai-pandai jadi asisten Tuhan pula kau. Bila Tuhan lantik kau jadi asisten, kau pula boleh pandai-pandai hukum salah dengan Tuhan. Kita pula pandai-pandai. Kita rasa apa tahu. Kau ingat kau siapa? Nak pandai jadi asisten Tuhan, Tuhan tak lantik kau. Yang berkaitan dengan Allah, ambil hukum Tuhan. Berkaitan dengan manusia, tengok apa manusia nak buat. Kan senang. Islam ni mudah. Tapi bila manusia perut pedas tu degil tu sekalian, nak lawan juga hukum Tuhan, tu yang jadi payah. Tapi kalau ikut, cantik je hukum Allah.
Nampak? Hukum Allah ni datang dengan tujuan untuk membawa ketenangan kepada manusia. Ni hukum potong tangan ni termasuk dalam hukum had. Hukum yang dikaitkan dengan ketetapan hudud. Kaitan ketetapan ni nak buat, tuan-tuan cuba bayang. Kalau ni nak bincang. Sekarang apa berlaku, tuan-tuan? Orang yang nak mengangkat dan nak meninggikan usaha untuk cuba melaksanakan, nak membentangkan elemen jenayah syariah supaya dapat diterima oleh kerajaan dan dilaksanakan di peringkat negara. Yang ni kena saman. Kena saman nak bawa hukum Tuhan. Ni tuan-tuan tengok dunia dah terbalik. Tu Tuhan turun bala ni. Kena saman. Yang saman tu pula Islam. Haram, tuan-tuan sekalian. Bukan tuan-tuan haram tak, tu hak Islam saman. Kamu Islam, kamu saman orang Islam yang nak angkat undang-undang Allah. Kamu Islam jenis apa ni? Islam jenis apa ni? Yang kamu boleh nak saman orang nak angkat hukum Tuhan. Baik, tak payah semayang, tak apa kamu. Kamu marah kepada orang Islam yang nak angkat hukum Tuhan. Saman pula orang yang nak angkat hukum Tuhan terpaksa dibicarakan. Bangga pula itu kesamaan tu. Ada pula malah orang kata itulah pejuang Islam yang sebenar. Oh, sakitnya hati aku. Jauh dekat memang aku tampar dah. Niat berlaku, tuan-tuan. Kita pula ada pula yang tukang komen bagus, sokong Allah. Tuan-tuan tengok akhir zaman. Tuan-tuan nampak hari ni pun berlaku, tuan-tuan. Apa berlaku sekarang? Jerbu. Nampak tak jerbu? No, jerbu. Indonesia dikatakan berlakunya kebakaran di tanah Indonesia. Jerbu kat kita. Berlaku kebakaran kat Malaysia, tak jerbu pun kat Malaysia. Tuan-tuan, nama kita panggil jerbu. Nama kita panggil. Tuan-tuan buka kitab 40 hadis akhir zaman, menceritakan tentang tanda-tanda kiamat yang akan berlaku, di mana berlakunya beberapa perkara besar. Saya nak sebut, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, balik buka kitab. Aku nak buka banyak kitab, tak nak, tuan-tuan. Antaranya berlaku peristiwa besar di tanah Arab. Bila, tuan-tuan? Lama dah berlaku. Berlaku peperangan besar di tanah Arab. Tengok, tuan-tuan. Palestin dulu lagi dah. Ni 4-5 tahun kemudian ni, Syria, Mesir, Tunisia, Algeria, Iraq. Peperangan besar berlaku, merebut kuasa. Ni tanda kiamat. Berlaku peristiwa-peristiwa besar di tanah Arab. Kita tengok saudara kita yang berada di kota Mekah tahun ni, dengan isu kering jatuh, ramai mana yang syahid. Isu rempuhan di Mina, ramai mana yang gugur syahid. Balik daripada tu, isu terbakar kemah, ramai mana yang mati. Allahu Rabbi. Isu besar berlaku tahun ini. Malaysia, Allah tunjuk dengan isu jerbu. Tuan-tuan tengok apa di Nabi cerita. Salah satu tanda kiamat, Allah turunkan asap putih daripada langit. Tuan-tuan, ni bukan main-main, tuan-tuan. Bukan cakap slow-slow. Kita duduk sini, depan 2 km dah tak nampak dah apa. Jerbu, kita cerita tentang teknologi sains. Kita tentang teknologi alam yang ada pada hari ini. Jerbu ni berlaku sebab sekian. Kita lupa peringatan Nabi SAW. Nabi bagi peringatan, asap akan turun menyelubungi bumi kamu. Kamu tak nampak sesuatu. Untuk supaya kamu beringat kembali kepada Allah, kerana ketika itu tanda kiamat terlalu hampir dengan kamu. Hari ini manusia nampak tanda kiamat, masih berani lawan hukum Tuhan, cabar hukum Allah, marah orang nak tegakkan Islam. Ni berlaku ni. Tak sekali. Ni berlaku ni, tuan-tuan. Ni malam ni bukan nak marah, tuan-tuan, sebab lama tak datang macam ni. Ni kalau tiap bulan ni lain macam sikit. Ni manusia berani dalam keadaan Allah tunjuk supaya kamu dapat lihat. Tapi disebabkan manusia tidak beriman, manusia tidak berilmu, tak dapat lihat apa yang berlaku.